Yang Berhormat tahu, kajilah sejarah KPKT berpuluh-puluh tahun. Kampung Baru Cina memang terletak di bawah KPKT. Apa isunya? Dulu Tan Sri Ong Kah Ting, Tan Sri Ong Kah Chuan, Tan Sri Kong Chow Ha, Yang Berhormat tak marah pun. Tapi saya masuk saja seolah-olah saya jadi punching bag. Setiap kali bersidang, Yang Berhormat mesti bangkit isu ini. Saya ada perhatikan dah 5 kali isu yang sama dibangkit oleh Yang Berhormat. Tak pernah bertaubat pun. Setiap kali, tiap-tiap sesi mesti soalan yang sama. Saya tak baca kenyataan saya sokong Kampung Tradisi Melayu dikemukakan pencalonan sebagai tapak UNESCO kerana keunikan dan keistimewaan kedudukan itu. Mengapa Yang Berhormat tak sokong cadangan saya? Itulah sebab saya tak faham. Lepas tak apa. Masyarakat marah pada Yang Berhormat baru Yang Mak cadangkan. Sebelum tu tak bercadang pun. Sila Macang. Kampung Baru Cina, ianya menyentuh sensitiviti orang Melayu, tentera-tentera kita, bekas-bekas penjawat awam, malah mereka kaum Cina, kaum India yang menentang komunis. Jadi kita tidak mahu perkara ini dipolemikkan. Untuk Menteri bantu Kampung Baru Cina, saya tak ada masalah. Buatlah apa yang saja. polemikkan hampa. Yang kita tahu nak tak? Ialah apa salahnya Kampung Baru Cina? UNESCO. Apa salahnya Kampung Baru Cina? Nilai perpaduan. Yang Berhormat Macang, It's a contestation dalam sejarah kita. Buat apa? there is no contestation. It's part of Malaysian history. Yang Berhormat Macang, Okey, saya rasa pernah masuk tak? Marang Macang ni saya rasa orang muda yang mempunyai masa hadapan yang cerah. Dulu duduk sama dan Pakatan Harapan tak macam ini. Tapi saya tak tahulah, mungkin dia salah ikut Tok Guru. Sebab itu sudah sesat. Saya nak harap berdoa lah besok Ramadan. Harapan dan doa saya Macang akan kembali ke pangkuan jalan. Ini bergurau sikit lah, tak apa. Yang kedua pasal warisan, teknologi, tentang sejarah, artificial intelligence, biochemical dan lain-lain. Ini isu kita simpan Jadi santai. betul, betul. Harap Ini cukuplah. Ya, Dah 2 minggu saya ikuti perbahasan. Okey, Cukup. Muhammad Tauhizah Jangan cakap. pasir masa. Saya nak ada umum dasar-dasar baru. Yang ini betul, point of order. Ya. Mana satu? Lepas mahkamah, nak appeal buat apa? Pasal benda tu benda jelas. Itu hak veteran. Satu lagi, veteran ni sekarang ni dah berumur, dah sayup dah umur. Dah senja dah. Veteran ni lagi 10 tahun dah tak ada. Mati dah. Jadi apa yang nak tunggu ni, nak pergi nak appeal buat apa? Sedangkan dah jelas mengikut peraturan atau mengikut perundangan kena bayar. Jadi saya mohon sangatlah Yang Berhormat Menteri, mohonlah jangan jadi menteri-menteri macam dulu. Tolonglah Menteri. Kalau tak boleh secara, saya tahu masalah kengkangan duit ke apa semua, kita buat ansur-ansur. Jangan sampai dia mati baru kita nak buat. Tak guna dah. Tak ada guna. Jadi saya minta sangat Menteri, tolonglah Menteri. Saya merayu ni. Walaupun saya nampak bodoh merayu, tetapi demi veteran-veteran saya ni, jadi tolonglah Menteri, selesaikan masalah ini segera. Yang lain saya tak penting. Saya nak itu saja. Sebab saya dah minta itu pasal elang, pasal apa semua. Tapi selesai yang ni. Kesian dia ni. B40, 98%. Macam mana nak hidup di Malaysia ni? Supaya lain kali dalam Dewan Yang Berhormat tak payah bercakap dengan suara dan nada yang tinggi sebagainya, kerana kita dah muktamadkan soal ni dan kita harap apa pun nada-nada tinggi ni. Jangan cakap macam gitulah. Jangan cakap macam gitulah. Please lah. Saya cuma nak minta rayuan saja. Dengan nada tu apa salahnya? Yang Berhormat Ketua sila duduk. Itu sebabnya saya berkata begitu, sebab kita nak muktamadkan. Jadi atas sebab itulah kita pilih mahkamah sebagai badan yang bebas. Ya, Bapak Menteri, saya nak mencelah untuk berkenaan dengan ketibaan data pelancongan daripada antarabangsa ke Malaysia. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah, setinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri serta seluruh pasukan di MOTAC dan juga Tourism Malaysia, kerana data sebagaimana yang telah pun disebut oleh Yang Berhormat Menteri pada Disember 3 bulan 2023 adalah sebanyak 26 juta. Dan ini adalah satu angka yang cukup tinggi berbanding dengan pada tahun 2022
10.07 juta. Naik 126%. Hebat. Ini macam Yang Berhormat Menteri memang hebat. Mohon Menteri jelaskan data sebenar sebab saya dari sudut ekonominya banyak melihat data-data. Tunggulah ni. saya Jadi kita nak jawab. tengok data sebenar. Jadi minta pengesahan lah. Tunggulah Setakat saya jawab. ni. Ya. Mak cakap Ada- betul-betul. Dia Mamat cakap betul-betul. Saya tak jawab jelas. Bukan saya je, ramai yang tak jelas ni. Cakap bahasa jelas sikit. Terima kasih Yang Berhormat. Takut mengelirukan Dewan. Terima kasih. Okey dah. Saya jawab bertulis. Mana boleh jawapan betul ini You tak penting bahas pasal surat itu data. hari. Boleh, boleh Muhammad. Soal data tidak boleh mengeluhkan Dewan. Yang Berhormat Menteri perlukan data yang tepat. Ini Yang Berhormat pun tak pandai belajar. Yang Berhormat Menteri, saya ingat Motik perlu mengemukakan cadangan untuk membawa Yang Berhormat Menteri Tanah sama-sama untuk kempen di mana-mana negara ini supaya memastikan pelancong-pelancong itu datang. Bung ni memang memang penyokong tegar pada Yang Berhormat Menteri. Lah. Salah, saya minta cadang bawa Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat aktif dalam pelancongan, tidak salah saya rasa. Yelah, Saya betul, itu mencadangkan tadi cakap dalam daripada Dewan ni. yang mulia ini Sebab- supaya Masjid Tanah dibawa oleh Motek untuk ke apa ini ke bekas development Motek dulu ya. Apa Kinabatangan? Ke Saudi Arabia, ke Middle East, ke Rusia, ke jadi supaya pelancong lebih Tahulah banyak nak datang. Kinabatangan dalam Tourism Board, Tourism Malaysia. Tak payahlah tidak nak berminat. backing. Tak payahlah nak backing. Saya sangat tidak Malaysia. berminat. Saya ingin penjelasan berkaitan dengan sekolah vernacular. Minta maaf sebab kita melihat bahawa kita berada dalam satu negara yang sama, tetapi kita mempunyai bahasa dan juga silibus yang berbeza. Kemudian saya juga ingin penjelasan berkaitan dengan kantin sekolah buka, arahan daripada menteri. Jadi apakah sebenarnya muhasabahnya kerana kita nak mendidik anak-anak, dalam masa yang sama juga kita mahu supaya orang lain pun menghormati juga ibadah kita. Terima kasih. Izinkan saya membuatkan penjelasan sedikit Tuan Si Speaker kerana saya lihat kekeliruan yang berada di tanggapan Temeloh ni sangat dahsyat kerana beliau tidak memahami apakah yang dinamakan sebagai sekolah vernacular itu. Yang Berhormat, sekolah vernacular ini adalah sekolah yang telah pun diiktiraf di bawah Akta Pendidikan yang mana antara lain adalah untuk memperkukuhkan bahasa ibunda masing-masing di sekolah tersebut. Jadi tidak ada isu langsung bahawa sekolah ini ada masalah ataupun mengikuti silibus yang berbeza. Silibus KPM, mana ada silibus yang berbeza? Sebab tu saya kata tuduhan yang bersifat hulu ni, keterlaluan ini jangan dibuat dalam dewan ini kalau tidak ada fakta. Saya tidak mahu ada optik anak bukan Islam, anak yang anak-anak lain yang tidak berpuasa ini makan di dalam store, makan di tempat-tempat yang tidak wajar, sedangkan sekolah semua ada kantin. Jadi mereka harus pergi ke kantin untuk makan dan pelajar-pelajar yang beragama Islam yang berpuasa akan diuruskan oleh guru-guru mereka. Tidak ada masalah langsung dalam pengurusan ini dan yang paling penting adalah untuk membina satu environment ataupun ekosistem dengan izin Yang Berhormat yang Di-Pertua berkaitan dengan apa yang dinamakan lita'arafu, ya, saling memahami, saling memperkuat, saling memperkukuh dan saling menghormati antara satu sama lain. Terima kasih Tuan Sri Yang Bertuah. Masukkan sikit je tentang cadangan khazanah dan KWSP untuk menjual sebahagian pegangan MHB kepada GIP yang dimiliki oleh BlackRock. Apakah Kementerian Pengangkutan bersetuju dengan cadangan ini? Sebab difahamkan saya zaman Yang Berhormat Menteri PH 1.0 dulu pun sudah tidak dipersetujui oleh Kabinet dululah. Jadi saya nak tanya, apa nilai tambah GIP kepada KLIA sedangkan kita ada operator airport yang lebih baik di Incheon, Doha, Changi. GIP ran some of the worst airport in Europe. Jadi kenapa GIP menjadi pilihan? Yang pertamanya itu ialah andaian Yang Berhormat saja. Belum pun ada pengumuman kata kita nak jual kepada GIP. Itu andaian Yang Berhormat. Itu yang saya kata, itu andaian. Yang keduanya, keputusan masa 2019, masa kerajaan PH dulu, tak pernah dibincangkan dalam kabinet. Boleh tanya Presiden Parti Yang Berhormat, tak pernah dibincangkan dalam kabinet. Tak pernah isu itu dibangkitkan dalam kabinet pun. Yang ketiganya, isu pemilikan equity, bagaimana dia nak strategik, dia tidak melibatkan Kementerian Pengangkutan. Syarikat MHB ialah operator lapangan terbang.
MOT ialah regulator. Jadi kita tak boleh campur tangan dari segi equity MHB. Bagaimana struktur equity? Itu terpulang kepada khazanah. Khazanah akan membuat keputusan, dia akan membuat pengumuman kalau ada berkenaan dengan apa-apa restructuring equity holdings khazanah ini. Jadi ini terpulang kepada khazanah. Puas hati ya? Jadi tak payah spin lagi isu ni ya.